Halo, halo. Assalamualaikum semua. Boleh dengar ke? So, kita tutup ini. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, selamat malam. Kita akan live sepantas yang mungkin. Sekarang pukul 9 sudah seperti yang dijanjikan. Sebelum tu saya nak dengar, saya nak tahu dulu, adakah kalian semua dengar suara saya dengan jelas? Kalau ada bunyi hujan, saya minta maaf sebab tempat saya sekarang tengah hujan. And how can I fix this? Alright. So, to hide stream resolution, video details, stream setup. I dah rasa. Baik, sila siapa-siapa yang boleh komen dekat bawah, suara saya jelas ataupun tidak. Saya nak check dekat saya punya video dulu. Jelas. Alright. Alright.
Alright, apa khabar semua? Diharap semuanya sihat-sihat belaka. Kita akan mulakan sebentar sahaja lagi, secepat mungkin, sebab saya nak setting sikit, nak tengok orang masuk dan sebagainya. Kita tengok. Alright, so suara clear, jelas. Terima kasih dan selamat datang ke live kelas design Encik Saiful, Encik Syafiq dan Mohzani. Encik Mohzani, loud and clear, terima kasih. Dalam live ini saya akan kongsikan kepada kalian semua berkenaan dengan pengalaman saya dalam menguruskan website klien saya yang sememangnya orang kata jerong lah kat dalam bisnes e-commerce. Dan apa yang saya nak kongsikan malam ini adalah semuanya adalah teknik dan strategi yang evergreen, which is yang maksud saya adalah evergreen kat sini. You guys semua kena tahu yang teknologi ni dia berubah-ubah. Dan you guna apa sekalipun, WordPress ke, you gunakan Spotify ke, you gunakan Kia.store, you gunakan apa lagi, you gunakan Yeza dan sebagainya, dia berubah-ubah. Dan bila berubah ni, kita akan jadi lambat. Kita akan kena sentiasa macam catch up benda baru. Tu belum lagi kita kira mengenai dengan algoritma daripada Facebook, dan kita tak kena lagi daripada kita panggil sebagai Google Slap. Alright, so you guys semua boleh Google apa itu Google Slap. Google Slap ni something like, kalau bisa kata you guys semua adalah internet marketer, itu adalah benda internet marketer. Dan juga kalau you guys semua main Google Ads, you kena tahulah Google Slap tu apa. Alright, so first of all, sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke live ini. Saya dah lama tak buat live, sibuk dengan kerja development saya. Dan saya perkenalkan diri saya dahulu pada mereka yang tak mengenali diri saya. Saya adalah Muhammad Sulaiman daripada Kuala Lumpur. Saya merupakan seorang web developer. Saya bekerja dekat company Jepun sekarang ini, kerja remote. Part time saya adalah part time. Saya pada belah pagi saya bekerja dengan orang Jepun, pada belah malam saya bekerja dekat US sebagai part time, sebagai junior Laravel developer. And you guys semua boleh like Facebook, like kelas design punya page. Alright, you guys semua boleh tengok minggu lepas saya ada interview live coding dengan syarikat di USA sebagai junior Laravel developer. Alright, so kita mulakan sekarang. Boleh saya tahu, boleh saya mulakan sekarang? Please, you guys semua, please ada pen, ada pensil, ada kertas. Sebab apa yang saya bakal kongsikan ini tak ada kena-mengena dengan technical part, which is bahagian kita tak ada nak operate website, kita tak ada operate WordPress dan sebagainya. Saya akan kongsikan nama strategi pun saya tak rasa yang saya nak kongsi lah strategi, nama-nama strategi macam setengah orang kan. Saya terus beritahu je benda ni, dan benda ni memang di-apply oleh company-company besar. Right? So ada satu case study yang saya nak share kepada you guys semua, yang mana satu klien saya ini, dia menghasilkan, saya masih lagi dengan dia, sudah Alhamdulillah 3 tahun saya dengan dia. 3 tahun dengan dia, bergerak rapat dengan tim-tim marketing dia. Saya tak pasti kenapa dia tak nak ambil tim developer, tapi saya sebagai freelance dia, dia tidak pernah run strategi ni, dan setiap tahun dia menjana lebih daripada 3 juta ringgit RM lah. So saya akan kongsikan kepada you guys semua macam mana. Right, so first of all, macam saya kata tadi, saya akan menulis kat dalam ni. Kita akan berkongsi mengenai dengan macam mana kita nak 20x sales kita dengan online store. So first of all, you guys semua kena tahu yang online store ini bukan sekadar WordPress, bukan sekadar Kia.store, bukan Yeza, bukan OnPay dan sebagainya. Semua ini adalah yang saya kata tadi itu adalah online store. Right? Apa saja, WhatsApp pun boleh jadi online store, Telegram pun boleh jadi online store. So strategi yang saya nak share kepada you guys semua applicable untuk semua platform yang online store inilah. Right? Dan online store, definisi online store, sebab saya nak bagi you guys semua dalam satu kerangka yang betul, which is yang kita namakan sebagai online store ini adalah, yang pertama dia mesti adalah automation. So apa-apa software yang you guna lepas ni, nak menggunakan strategi ini, pastikan dia adalah automation. Right? Yang kedua adalah dia terima online payment. So dua ini adalah fundamental yang paling penting untuk online store. Kalaulah you nak applykan strategi yang saya nak share kepada you guys semua ini tanpa ada dua ini, berkemungkinan besar ianya akan fail.
Dan bila fail ni bukan bermaksud anda bukan saja mengalami kerugian dari segi wang ringgit, tetapi juga adalah dari segi masa anda. Alright. So, let's go. Saya akan padam sebentar ini, saya tak perlu. So, apa yang saya nak share kepada you guys semua ada beberapa perkara, kan? Tetapi yang paling besar dia adalah yang dinamakan sebagai, saya namakan dia lah bulatan gembira. Right? Bulatan gembira sebab dia akan merangkumi bulat macam ni. So ini adalah fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4 dan fasa 5, dan akan berterusan dia akan generate you punya sales dan sales. In the end of the day, bukan saja you dapat leads, tetapi you juga dapat you punya sales. So dua-dua ni boleh buat, sales dengan leads. Alright, so sebelum itu boleh tak you guys semua share video ini supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat dia. Alright, so let's go. Alright, so biasanya yang saya jumpa antara klien-klien saya lah yang buat website dengan saya, mereka ni dia tahu dia nak buat Facebook ads, dia nak buat Facebook ads semua manjang, tapi dia tak tahu strategi yang kalau dia buat ads, of course lah dia mungkin akan dapat result dia, tetapi kalau dia applykan benda ni, dia punya impact dia tu lagi besar tuan-tuan dan puan-puan. So apa benda tu sebenarnya? Okay, so first of all, apa yang kita kena tahu dalam bulatan pertama, dalam bulatan gembira, yang pertama adalah you guys semua kena tahu produk you. Right? See, ini nampak macam ini aku tahu kan, tapi ya ke kita tahu produk kita? Right? So pastikan you guys semua kena tahu apa yang you perlu tahu mengenai dengan produk you sendiri. Right? So almost everything yang you kena tahu mengenai produk you. Apa ciri-ciri dia, apa benefit dia, right? Apa advantage produk you dengan produk online. Okay, so take example software. Kalau kami di software, kita ada UI dengan UX, right? Bila kita nak menjual software kita, especially SaaS kan, software as a service, kita kena tahu apa yang kita selesaikan masalah dia. Right, so produk pun sama. Produk you guys semua produk fizikal ke, produk bukan fizikal ke, kita kena tahu apa yang kita selesaikan masalah dia. Right, kita selesaikan masalah orang ni apa. Kita kena tahu real problem yang kita punya prospek hadapi dia. Right, tu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu produk, saya panggil sebagai produk plus. So produk plus ini, apa produk yang boleh menambah nilai produk yang pertama ini. Right? Kita nak tambah nilai hidup prospek kita kan. So kita kena ada satu lagi produk yang boleh tambah. Sebagai contoh, right? Sebagai contoh, kalau you guys semua tengok KFC kan. KFC dia ada ayam, dia jual ayam. So apa produk plus dia? Produk plus dia combo, fries, apa lagi, ice cream dan sebagainya. Itu adalah untuk menambah nilai kepuasan pelanggan kita. So ini adalah benda yang pertama. Right? So produk ni betapa ramainya orang yang kalau especially saya berkongsi tentang pengalaman saya sajalah. Bila dia cakap kat saya, okay, saya nak buat website e-com dan sebagainya, bla 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 bla, benda perkara yang saya tanya selain daripada apa flow yang dia nak adalah saya akan tanya dia produk apa yang you jual. Kadang-kadang dia cakap, okay, saya ada produk, sebagai contoh, okay, saya ada satu klien yang dia jual pil ni. Nampak saya tak boleh tunjuk sangat lah kan, kata susah lah. Okay, tak apa, senang kata saya ada produk pil ni. Dan produk ni dia jual produk pil untuk kesihatan lelaki, tetapi dia sendiri tak tahu full feature of this product, right? So daripada situ saya nak buat cooperative susah dan sebagainya, susah, right? So you kena tahu produk you sendiri, sebab dengan you tahu produk ni, you tahu dia akan menyenangkan kita untuk pergi ke proses yang seterusnya, right? So first of all, you kena kenali produk you sendiri. Please kenal produk you sendiri. Jangan rasa macam okay, even tu kalau you guys semua adalah agent ataupun stokis kan, kenal produk you sendiri. Ambil masa untuk study, ambil masa untuk
untuk apa orang panggil, untuk kenali produk tu apa. Kalau orang tanya nanti you boleh jawab, kalau sekian you boleh jawab kan. So sebelum kita pergi kepada yang kedua, boleh tak you guys semua tulis kat situ, you guys semua faham tak? Pertama adalah produk. Assalamualaikum Saga Menjegah. Waalaikumsalam Encik Ahmad Saiful Bahri, founder kepada Kia. Kia.store. Alright, so kita pergi kepada bahagian kedua, which is bila kita dah kenali produk kita, kita kena ada landing page, right? So landing page, this one memang ramai lah orang dah tahu dah, right? Memang ramai lah dah tahu. So bila kita kenal produk kita kan, barulah kita buat landing page. Macam saya, bila saya dah kenal produk customer, saya punya klien, barulah saya akan mulakan landing page. Saya tak suka-suka macam cakap, okay, you perlukan landing page sebenarnya, bla 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 sebagainya, you perlukan website, tak. Saya tanya dulu produk apa dia nak jual, macam mana medium dia nak jual, apa yang dia fikirkan. Kita bincang macam tu, kita brainstorm best tu, right? Barulah you jual dia punya landing page. Dan structure landing page itu you boleh buat sama ada you nak buat nama dia adalah mungkin you guna formula, dalam marketing dia ada formula AIDA, right? So AIDA, and which is yang pertama adalah attention. So you buat interest, kemudian you buat desire, kemudian you buat action, right? Ini adalah structure yang memang diguna pakai oleh orang kata semua marketer kat dunia. Okay, semua marketer kat dunia, tak kira lah siapa pun. Kalau you pergi tengok dekat Tony Robbins punya landing page, sama. You tengok dekat Sifu FBX pun sama. You tengok Najib Asadok pun sama. Semua sama. Okay, dan ini semua datangnya daripada mana? Bila you kenal produk you. Bila you kenal produk, barulah you boleh menjual. Okay, kalau tak, nanti kan dia jadi lain tau. Dia jadi macam sorry. Dia jadi macam apa yang you kata dekat atas tak sama dengan dekat bawah. Ataupun apa yang you nak jual, apa yang you dah jual, ataupun apa yang orang tanya, you tak boleh jawab dengan betul. So landing page adalah benda yang kedua selepas daripada you kenali produk you sendiri, right? So macam mana dengan landing page ni kita nak gandakan sales dia? Okay, dekat nombor 2 sampailah seterusnya ini adalah benda yang akan melonjakkan you punya sales. Yang pertama tadi penting tu tak kira lah you nak lonjakkan you punya sales ke ataupun bukan kan, itu sangat perlu. Kedua adalah landing page. Sorry, minum sikit, haus tak. Alright, so kita santai-santai sikit. Alright, so daripada landing page ni, barulah sebelum you buat apa-apa kan, macam you kena upah orang dulu apa, tak, you kena structure dahulu, barulah you pergi kepada landing page. Saya kongsi kan. Saya bongkar. Cakap apa lah, nak jimatkan duit you guys semua lah kan, owner business dan orang yang tak mahir mengenai website ni. Jangan pergi kepada web designer ataupun developer, melainkan kalau you dah ada flow A sampai Z, macam yang saya kongsi hari ni, kejap lagi ni, sepanjang live ini, kalau you dah siap ini, barulah you pergi kepada you punya developer atau designer. Satu, dia menjimatkan duit you. Satu, dia menjimatkan masa. Ketiga adalah dia mengurangkan kadar scam. Sekarang ni banyak tau tuan-tuan dan perempuan, web developer pun jadi scam. Kata boleh buat ni, kata buat ni, padahal tengok-tengok lari. Baik, itu selingan lah. Alright, so tadi kita dah ada produk dan kita dah buat landing page. Landing page ni, ini dia dah mendatangkan duit dah sebenarnya. Dia dah mendatangkan keciking. Sebab apa? Action. So action ni kita akan bawa dia pergi kepada mana? Pergi kepada checkout. Right? Checkout page. So di sini kita dah dapat duit dah. Sebenarnya kita dah dapat duit. Tapi takkan kita nak satu, betul tak? Jadi kalau boleh kita nak dua. Satu, kita nak tambah nilai value produk kita, dan kedua adalah kita nak generate more income. So bila kita dapat income yang lebih banyak, kita dapat sustain kita punya business dan kita boleh menggajikan orang, kita boleh bayar zakat dan sebagainya. Okay? So yang ketiga adalah ini bila mana you guys semua dah jual kat landing page tu,
pastikan you guys semua ada OTO. Alright. So biasanya orang akan buat macam ni. Saya tunjuk biasanya developer dia akan buat macam ni. Ataupun marketer lah. So dia ada domain. Contoh dia, domain dia adalah custom.com/OTO. Excuse me. Dia macam ni. So OTO ni apa? OTO ni adalah, nama dia adalah sebagai singkatan kepada one time offer. Jangan cakap you guys semua, orang yang nak menjual secara online ni, jangan ada fikiran yang macam kejap saya nak minum sikit. Haus sekali. Alhamdulillah. Ya, dalam kita borak-borak ni ada rasa haus-haus. Sama ya tuan-tuan Right. So bila one time offer ini, tuan-tuan semua, bila kita nak buat benda one time offer ni, you guys semua kena construct you punya fikiran. Jangan ada fikiran yang betul ke nak buat OTO ni, betul ke ada orang nak ambil ni sebagainya. You buat saja. Right? InsyaAllah you buat. Strategi yang saya nak kongsi kepada you guys semua adalah strategi yang Alhamdulillah telah menjayakan ramai orang. Kalau bukan sekadar saya lah, kalau you guys semua boleh perasan, setiap daripada instructor ataupun kita panggil sifu-sifu, mentor-mentor kat Malaysia, dia buat benda ni, right? Marketing. Sebab dengan OTO ni, daripada satu chicken, you boleh gandakan ke banyak satu lagi chicken, sudah dapat you duit 2 kali ganda. So OTO ni apa? OTO ini adalah one time offer, dan pastikan OTO ini adalah produk yang increase value produk you. Tulisan caca merbak, buat banyak type kan, developer kan banyak type, right? So macam mana you nak buat produk yang increase value produk you, right? So saya bagi dua pilihan. Dua pilihan contoh lah. So yang pertama adalah you boleh buat OTO ini sebagai, so OTO ini adalah, pertama adalah bundle. Sebagai contoh package lah, you boleh buat package. Yang pertama tadi kat landing page you buat satu produk saja, ataupun you dah dekat landing page you dia dah buat dah siap-siap package kan. Tapi sampai ke OTO ini you bundle up sekali lagi, right? Bundle up sekali lagi supaya nilai dia lebih tinggi, right? Increase dia punya value. Ataupun you pairingkan dia. So pairing ni macam mana? For example sebagai contoh dia, you boleh tengok dekat KFC ataupun McD, KFC lah. KFC bila kita beli package apa panggil combo A, combo B dan sebagainya, kadang-kadang dia akan tanya tau. Macam I biasanya dia akan tanya. Dia akan tanya, okay, ada apa-apa lagi tak? Kita ada sekian. Kalau you beli sekali dengan combo A ni, you add on yang satu lagi ni, you akan dapat harga murah ke, ataupun you dapat extra large ke dan sebagainya. So dekat sini kita boleh tengok yang one time offer dia tu walaupun tak banyak dia punya RAM, mungkin kadang-kadang 7% ke 8%, tapi dia still lagi increasekan dia punya revenue kan. So you buat pairing. Kalau you jual produk mungkin you guys semua kalau boleh komen kat bawah-bawah apa produk yang you boleh jual, apa yang you jual, mungkin saya akan boleh pada masa yang sama saya akan bagi idea kan. Bagi contoh klien saya yang paling lama dengan saya ni, dia jual produk digital, right? Dia jual digital dengan dia jual barang physical, which is kertas tu saya tak lebih tahu lah apa benda kan. So bila dia jual yang kertas ni, OTO dia adalah digital, right? Digital dalam bentuk apa? Ada MP3 dan juga ada PDF, ebook. So dia buat pairing kat situ. Dia dah jual produk dia ni, dia dah jual dalam bundle lah. Kemudian dia jual lagi, OTO dia adalah MP3 dan juga PDF. Dia pairkan benda tu supaya value dia apa kat sini? Value dia adalah dia orang tu jimat masa. Instead of dia dapat benda fizikal tu lama lagi, makanya orang tu boleh membaca ataupun mendengar dengan kadar segera, right? So itu adalah OTO. So OTO ini pricing dia macam mana? Right? Pricing strategi dia macam mana? Right? So saya akan bagi dua strategi kat sini. Untuk pricing dia adalah, ini you kena buat A/B test.
You kena buat A/B test untuk ni. Pertama adalah pricing dia mesti 20% lagi tinggi daripada harga produk yang pertama tadi kat landing page. Ataupun 20% lebih rendah daripada produk. Ni you kena buat A/B test. Ini saya tak boleh nak beritahu mana betul mana salah lah. Sebab dia betul-betul bergantung kepada produk yang anda nak jual. Alright, kita pergi kepada yang ketiga. Selepas you dah buat produk, you dah kenal produk you dah buat structure landing page, which is yang AIDA tu kan. You pergi kepada ketiga, which is OTO. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada you guys semua diagram dia supaya you guys semua lagi nampak macam mana nak buat lepas ni. Alright, so yang keempat adalah, kan kita buat checkout kan. Checkout ni ramai orang yang meninggalkan checkout sebab dia checkout punya fungsi terbaik dia disebabkan mereka rasa yang okay, orang dah ambil produk ni and then okay lah sampai checkout dah lah, cukup lah, aku nak jual ini saja. Sebenarnya kat sini pun you boleh buatkan lagi, tambah lagi duit kat sini tau. That actually walaupun sedikit tetapi sangat berkesan, right? So apa benda you nak buat dekat checkout ni? First you tambah you punya order bump. Right? So order bump ni macam mana? Pernah tak kalau you guys menampak ada dalam website ya, ataupun bukan website lah, kita bagi sebagai Shopee lah, atau Shopee bagi Shopee kan. Bila you nak bayar tu kan, dia akan cakap nak tak tambah sekian, ini adalah sekian, ini adalah sekian produk, nak tambah tak package 1, package 2, package 3. You dah ada produk you sendiri ada ni kat sini kan. Kat sini you dah ada produk you, tiba-tiba dia ada produk lain, produk A, produk B, produk C. Bila you buat benda ni kan, orang boleh pilih kan. Orang yang tepat target dia akan tick salah satu ni. Dia akan ambil kat sini. Instead of you, kat sini kan dah dapat duit kan, daripada sini dengan OTO sebagai contoh. Kat sini pun akan menambahkan you punya revenue. Ciking. So jangan lupakan order bump. Order bump ni, kalau boleh saya kata dekat online store, mana-mana online store, please sebelum you subscribe online store tu, pastikan kalau boleh ada order bump ni. So kalau order bump ni ada, InsyaAllah you punya sales InsyaAllah akan boleh increase. Saya sendiri dah buat untuk kalau design dulu. Saya buat kelas online. Bila saya buat order bump ni, dia punya result dia boleh dikatakan lebih daripada 40%. 40% orang yang nak pergi kepada kelas saya itu, dia check out sekali dengan order bump. So order bump ni macam mana? Apa sahaja. Kan, order bump ni apa sahaja yang you rasa you nak masukkan sebagai contoh. Tapi dia still lagi dia berkaitan lah. Still lagi berkaitan. Sebab yang tak berkaitan kita akan pergi pada step yang lain nanti. Nanti kita akan kan dia ada, saya kata bulatan gembira tu kan. So bulatan yang mungkin ke-6 atau ke-7 nanti, barulah produk yang non-related to your product sekarang ni. Right? So pastikan ini adalah produk yang berkaitan juga. Yang berkaitan. Right? Dan dia mestilah murah daripada produk. You guys semua boleh faham tak kat sini? You guys semua dapat tak something kat sini? Boleh tak cuba komen dapat sesuatu, so at least saya boleh sambung lagi dengan lebih bersemangat. Cik wah. Right. Okay, saya sambung So untuk order bump ni, please jangan tinggalkan. Checkout ni kan, jangan tinggalkan. Again, kalau you stay sampai habis live ni, saya akan tunjukkan diagram supaya you boleh jelas. You lagi jelas, you akan nampak okay, kenapa tak boleh tinggalkan order bump, kenapa you kena buat OTO dan sebagainya. Right? Mungkin kat sini you hanya mungkin tulis-tulis, you tak dapat tangkap lagi semua kan. Itu kalau you guys semua jenis yang kinesthetic lah. Kalau you jenis yang visual, you dah boleh nampak dah kat sini. Right? So produk yang murah. Right? So order bump ni juga tak semestinya ada setengah orang saya nampak dekat OnPay sebagai contoh kan. Saya tengok saya banyak kaji mengenai flow orang website kan.
Sebab saya web developer juga, saya nak belajar macam mana diorang buat flow sistem tu. Bukan ni saya study pasal teknik marketing tu, tak. Teknik marketing ni saya belajar daripada klien-klien saya lah. And bila dia bincang dan sebagainya, saya tahu. Order bump ni ada yang buat lepas daripada mereka dah check out. Klien dah check out. Mostly orang buat macam tu lah untuk sistem-sistem macam OnPay, macam apa lagi, Yeza dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah cara yang bukan saya kata salah, tetapi tak efektif kat situ. Sebab kita nak tambah revenue kita kat sini. Setiap page yang klien pergi, yang prospek kita pergi kan, landing page, OTO page, checkout page, kita nak sedut. Bukan sedut lah, terbaik lah cakap sedut lah. Kita nak increasekan revenue kita kat situ. So, kalau checkout kita dah tak buat order bump, instead of kita buat kat checkout, kita buat dekat page yang lain, berkemungkinan besar lepas orang beli, dia akan terus klik X, pangkah ke dan sebagainya, right? So, kita tak tahu yang mereka nak buat apa dan sebagainya, right? Kita tak nak macam tu, okay? Kita tak nak orang pergi ke page yang seterusnya tanpa kita increase revenue kat page tu. Right, sekali lagi, nanti saya akan kongsikan kepada anda semua satu diagram supaya you guys semua boleh faham. Alright, so untuk checkout ni, faham pastikan you guys semua letak order bump. Kalau klien saya datang kat saya untuk buat website kan, okay, Sulaiman saya nak buat website. Macam saya kata tadi, saya akan tanya dulu, okay, produk apa yang you nak buat. Saya dah faham produk dia semua dan sebagainya. Biasanya klien saya ni, dia tak tahulah structure benda-benda ni semua. Saya lah yang akan kongsi sebab itulah kerja saya kan, dan saya akan kongsi kepada anda semua. So bila saya dah tahu produk dia, saya akan structure landing page. Sebab kalau dia punya target dia adalah nak buat sales, saya tak akan cakap, oh buatlah e-commerce, oh buatlah buatlah. Tak. Saya tahu, kalaulah dia datang dengan nak buat sales, saya akan terus cakap landing page. Sebab landing page, kita kena tahu yang tujuan landing page ini wujud adalah untuk sales conversion. Dia bukannya orang nak merayap dan sebagainya. No. Kalau orang datang kepada you guys semua contoh dia adalah dalam live ini adalah owner kan. Owner kepada produk, you punya business. Orang datang, okay, you memanglah, you sebagai owner, of course lah you guys semua nak, you nak increase you punya sales, betul lah. Ada orang datang kepada you guys. Cara si motor biasanya saya akan jumpa adalah tuan-tuan, kalau tuan nak increase you punya sales dan sebagainya, tuan kena buat website lah. Pada saya itu adalah tindakan yang paling merugikan lah. Bila you buat website, you kena tahu perbezaan antara landing page dengan website. Dia macam ni. Kalau website ni kan, saya cakap dari perspektif seorang web developer. Website ni, you informational lah. You nak cerita pasal you punya brand, boleh dipersilakan website. You nak cerita perkongsian, please dalam website. Tetapi kalau you kata, okay, saya nak buat sales, no, do not ever do a website. And kalau you tak percaya, you boleh tengok setiap kali kelas yang diadakan oleh Najib Pasadok ataupun Sifu Jamal, Sifu FBX ataupun Azizan Osman sekalipun, diorang buat landing page betul. Diorang asingkan website dengan diorang punya kelas tu. Sebab apa? Diorang tahu itu adalah bahagian yang dia nak convert betul-betul sales. Right? So yeah, sebab itu you kena tahulah benda tu. So bila you dah ada landing page, you construct you punya, you reka bentuk you punya OTO, one time offer. Kemudian kat situ kita dah sedut dia. Kemudian keempat adalah checkout. So dalam checkout, pastikan you guys semua ada order bump kat situ. Bila order bump tu, macam klien saya biasanya kata, okay Sulaiman, saya nak sekian. Saya sebagai web developer, saya dah tahu, saya lah kena tambah dia punya value kat dia. Saya akan cakap, okay, order bump kat sini. Saya boleh tambah order bump sekian untuk tambah dia punya sales. Bila saya berjaya tambah sales klien saya, dan insya-Allah klien akan boleh bayar saya. Alright, so kita pergi kepada selepas checkout. So selepas checkout adalah nombor 5 adalah kita panggil sebagai TYP ataupun thank you page. Ini adalah benda yang sangat saya tekankan. I really urge my client to do this, right? Dan berapa ramai orang kita yang
tak manfaatkan order page ini. Order page pula, maafkan saya. Thank you page ini. Sangat ramai. Saya boleh katakan 90% produk yang saya beli secara online, dia tak mengoptimiskan page ni. Siapa? Encik Muhammad Rashidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Rashidi. So please stay tune sampai habis live ini. Saya akan kongsi dengan lebih banyak lagi macam mana strategi untuk evergreen untuk kita increase kita punya sales. Dan please you guys semua tolong share kepada orang ramai lain. Kita ada soalan yang order bump maksudnya apa? Order bump ni dia ibarat dia macam ni. Macam saya kata tadi, saya back balik. So order bump. So order bump ni adalah satu, bukan package lah, satu offer yang kita nak bagi kepada klien kita untuk menambah nilai produk yang kita berikan kepada mereka. Tetapi produk tersebut harganya murah. Right? Again, nanti saya akan kongsikan kepada Encik Muhammad Rashidi in the end of the life. Right? So kita bercerita mengenai TYP. So dalam thank you page ini, pastikan you jangan sekadar kat sini, don't say thank you saja. Jangan takat thank you saja. Okay, terima kasih kerana membeli. Okay, ini receipt anda dah bla. Habis lepas tu. Right, itu kerugian kita tau. Itu kerugian kita. Instead of hanya cakap pasal thank you page saja, thank you saja, kita boleh offer dia kat sini adalah yang nama dia adalah upsell. Right? Kalau ada setengah software dia lagi advance, dia panggil sebagai one click upsell. So one click upsell ni apa benda yang dia buat? Right. Apa yang dia buat adalah kita upgrade dia punya produk. You guys semua punya produk, you upgrade. Contoh dia kan, saya beli handphone kan, Note 8 Pro. Bila saya dah check out, saya akan dapat daripada Xiaomi ni, dia cakap okay, terima kasih Sulaiman kerana membeli, dan dia akan offer satu, nak tak extend dia punya warranty kat situ. Itulah nama dia adalah upsell. Dan one click upsell ini fungsi dia adalah saya tak perlu lagi kembali kepada checkout. Tak perlu kembali kepada checkout page yang ni tadi, nombor 5. Kan nombor 5 kita dah isi. Biasa kita nak checkout lah, Lazada ke apa kan, dia kan kita kena isi satu kan. So one click upsell ni, dia biasa software yang advance dia ada benda ni. Dia tak perlu nak pergi kembali kepada checkout page. Instead of that, dia terus sedut duit klien kita. Siapa pernah buat kena? Siapa yang pernah kena macam tu? Sila komen yes, saya pernah. Right, saya kalau beli produk-produk international lah biasanya kena macam ni. Tapi saya dah tahu, jadi saya ambil tu sebab saya nak lah benda tu. Right. Dekat sini pun sama, kita akan dapat revenue yang tinggi. So instead of kita hanya tulis thank you, terima kasih, bla 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 sekian, dah orang pun klik X. So kita tak dapat. Macam saya kata, untuk kita dapatkan betul-betul sales kita ni kan, kita nak betul-betul perah kan, kita nak increase kita punya revenue ni, you guys semua kena ada pemikiran yang setiap page yang dilalui oleh klien, prospek ataupun customer kita ni, perlulah kita dapatkan revenue. Right? Perlulah kita dapat revenue. You guys semua talk lah dengan web developer mana-mana pun, and cakap okay, saya nak setiap page saya ini, orang lalu ni mesti saya dapat revenue, walaupun page tu adalah contact us. Itu kalau kau accept lah. Right? So biasanya saya akan cakap macam tu lah kat klien yang tak tahu. Kalau klien yang advance, contoh dia klien besar, dia kalau jumpa kat saya yang biasanya dia ada team marketing yang besar, itu memang pecah kepala lah. Itu memang dia punya kepala marketing memang kau-kau punya. Even kalau boleh kan, dia nak track everything, dia nak kejar everything dan sebagainya kan. Tapi itu kerja saya lah sebagai developer buat kan. So again, untuk kat TYP ni, ramai orang tertinggal. Jangan tinggalkan peluang ini. Untuk thank you page, please, you kena design satu produk lain untuk you upsell kan produk. Tak kira lah produk itu akan menambah nilai produk yang dia dah beli, ataupun you bawa dia pergi ke landing page lain. Right? Dalam wireframe nanti saya akan tunjuk kepada anda. Setakat ini boleh tak faham? Saya kongsikan 5 perkara dah tadi.
Kan? Kalau siapa-siapa boleh komen kat bawah apa 5 perkara tadi. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah landing page, yang ketiga adalah OTO, one time offer, yang keempat adalah checkout page, dan order bump, yang kelima adalah thank you page. Right, siapa-siapa yang faham, insya-Allah you guys semua, saya doakan you guys semua punya sales walaupun dalam pandemik ini akan naik. Percaya cakap saya, insya-Allah you guys semua boleh buat. Right. So, saya ulang balik pada mula-mula tadi, mungkin yang baru masuk ni kan. Saya akan cakap yang ini adalah strategi evergreen. Okay. Bila mana saya kata strategi evergreen, dia applicable untuk semua online store. Dan kenapa saya tak cakap spesifik online store? Sebab dalam live ini saya tak nak kongsi spesifik lah, spesifik sistem ataupun software. Software ni tuan-tuan dan puan-puan dia berubah. Right. Kiosk Store akan berubah, Facebook dia akan berubah, WordPress dia akan berubah, Yeza akan berubah, OnPay akan berubah, apa lagi, semua akan berubah kan? Dan bila berubah, kita penat nak kecap. Okay, aku nak kena buat kan? Instead of you fikir mengenai apa yang mereka teknologi yang sentiasa berubah ini, you kena fikir strategi yang fundamental dia, right? Dia punya asas dia yang evergreen. Evergreen ni bila-bila masa you boleh buat, apa sahaja platform you boleh aplikasikan benda ni. Right? So kita pergi kepada yang 6 dalam bulatan gembira. Right? Yang ke-6 ini adalah nama dia, ini lain sikit lah daripada landing page kan. Ini adalah nama dia adalah retargeting email. Right? No. Saya tak nak banyakkan panjangkan pembincangan. Kita just buat nama dia adalah retargeting. So retargeting ni macam mana? Retargeting ni ada dua, tuan-tuan dan puan-puan. Retargeting ni ada dua. Yang pertama adalah kita boleh melalui email, dan yang kedua, yang pertama adalah melalui email, yang kedua adalah dari segi tracking lah. Tracking ni tak kira lah Google Ads ataupun Facebook Ads. Right, saya takkan bincang banyak mengenai dua ni lah. Sebab saya tak berapa mahir juga mengenai algoritma Google Ads dengan Facebook Ads. Tapi the main point dia saya nak cakap adalah retargeting. Saya akan kongsikan pasal retargeting. Dan insyaAllah you guys semua boleh faham macam mana nak applykan benda ni kepada you guys punya paid ads. Right? So, bila mana orang sudah membeli produk you guys semua, yang pertama tadi, pastikan you kejar mereka. Right? Kejar. Please kejar mereka. Kejar customer. Untuk apa? Untuk beli produk lain. Right? Ataupun kalau misal kata you tak beli untuk kejar, pastikan you beli untuk kalau tak beli untuk collect data. Collect data macam mana nanti saya kongsi kepada anda. Ataupun you kejar mereka untuk apa? Untuk engagement. Okay, beli produk lain ni macam mana? You buat e-com kan? You guys semua buat e-com. Dan you guys semua takkanlah jual satu produk kan? You guys mesti beli 2, 3, 4 barang kan? Orang yang dah beli produk A, pastikan kalau kat Facebook Ads kan, yang saya tahu dia ada macam something like retargeting. Retargeting tu pastikan mereka dah check out page yang produk A. Tapi cakap dekat dia ibarat macam ni. Kalau bahasa software dia lah. Saya tak pastilah nama apa Facebook Ads punya yang klik tu apa kan. Tapi ibarat dia macam ni. If this customer klik contoh dia action on landing page produk A, keluarkan iklan ni untuk produk B. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa ni? Alright. Oh, dia macam tersilap sikit. Right. Jadi retargeting dia tu adalah untuk produk yang B pula. Sama juga produk yang C, D, E dan sebagainya. Right, you kena kejar diorang. Kejar, please kejar. Kalau you nak dapat increase you punya sales, you kejarlah diorang. And kalau macam saya klien-klien saya tak cakap dengan dia buat satu landing page je. Tak, saya akan offer diorang buat 2-3 landing page lagi. Sebab apa? Sebab ni. Right? Yang kedua adalah you kena kejar untuk you collect data. Saya bagi contoh you guys semua pernah dengar tak nama dia Good Rizki?
Boleh tak you guys semua komen kalau misal kata good rezeki. Muhammad Rashidi, product landing page OTO order. Order bukan order. Boleh lah tu. Retargeting. Okay. Betul. Terima kasih. Tahniah kepada Encik Muhammad Rashidi. InsyaAllah kalau misal kata you apply kan, InsyaAllah benda ni akan naikkan you punya sales. Saya tak tipu. InsyaAllah you punya sales akan naik. Right. So kalau you tengok good rezeki kan, saya ada apply dia punya dia punya service lah. Right. Dan dia ada minta feedback tau dekat dia punya website, dia punya sistem. Tapi saya tak pernah bagi sebab saya tak cukup masa kan. Saya just gunakan dia punya service saja. So apa yang dia buat adalah dia kejar saya dekat Facebook untuk collect data. So dia tanya tau kat situ. Kat sini dia tanya saya 3 soalan. Dia tanya saya 3 soalan. Kan? Dia tanya antara dia adalah dia tanya apa pengalaman anda bila menggunakan servis daripada good rezeki. So dia ada option 1, 2, 3. Dan bila saya tekan, dia akan dapat maklumat tersebut. Right? Dia klik data tu. Kemudian daripada klik data ni, kalau saya kan, orang yang klik ni, saya akan retarget lagi untuk produk yang lain. Right? Yang ketiga adalah bila you kejar you untuk kumpul engagement sebagai live Facebook ke dan sebagainya. Right? Itu adalah engagement. Right? So sampai dekat sini, ini adalah the whole strategy yang you boleh fikirkan untuk you increase you punya sale. Bukan 10x tetapi 20x. Right? 20 kali ganda sales you boleh boleh meningkat kalaulah you applykan strategi evergreen ini. Okay? So macam mana saya tahu? Mungkin lah ada yang baru masuk kan. Terima kasih kerana baru masuk. Mungkin kata, macam mana kau boleh tahu ni man sebagainya kan? Trust me. Saya, macam saya kata awal-awal dalam live ini, saya bekerja dengan banyak klien saya dan saya bekerja rapat dengan tim marketing mereka dan lagi gila punya idea yang saya tak boleh kongsi kat sini. Bukan tak kongsi sebab apa, terlalu panjang, terlalu banyak strategi yang saya dengar dan saya kena applykan. Sebab orang marketing, dia berfikir. Orang marketing ni, dia berfikir macam mana nak dapatkan sales ni. Macam mana nak dapatkan sales ni kan. Dan saya sebagai web developer, saya kena fikir macam mana nak execute dia punya idea. Macam mana nak execute dia punya idea. Okay. Kadang ada yang macam sampai pelik-pelik gila lah. Macam contoh dia, okay, kalau aku klik sini, aku nak dekat sistem aku yang ni dapat dia punya informasi. Aku nak ni sekian, aku nak sekian. Kita sebagai web developers, kita macam, benda ni boleh ke? Memang of course, by logic dia boleh lah. By logic dia boleh. Tapi macam kita kadang-kadang fikir, macam mana dia boleh fikir benda-benda ni semua kan? So benda tu lah yang saya nak share kepada you guys semua. Right, so daripada nombor 1 sampai ke 6 ini kan, you guys semua dah catat kan. Saya kongsikan macam mana diagram dia, flow dia. Right, so kita tak pergi kepada first kali dalam bulatan gembira. Bulatan gembira ni saya sebut tau, sebab saya je yang sebut. Tak mahu tuan-tuan, tulisan buruk lah. Tangan ni biasa membentuk type keyboard kan. So bulatan gembira ini kita nak exclude produk. Sebab produk tu bukan produk tu sangat penting. Itu adalah the main you punya purpose untuk you buat sales ni. Tapi saya nak buat flow dia. Flow dia produk tak kira. Okay, yang pertama adalah you punya landing page. Betul tak? So landing page you. So landing page you pastikan you buatlah AIDA. Right? Kat desire ni you tambahlah FAB. Orang marketing tahulah. Kalau tak tahu boleh tengok bila komen kat bawah, insyaAllah. Kalau ada live lain saya akan kongsikan. Alright. So yang kedua adalah bila dia pergi kepada kita punya landing. No, saya rasa baik saya buat betul-betul bulatan gembira. Sebab kalau tak nanti takut dia jadi lagi sebut kan. Right. So yang pertama adalah kita nak buat landing page kita. Landing page. So dekat sini kita dah cerita dah. Kita cerita produk kita dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, kita dah cerita produk. Kita dah gebang kau apa semua kan. Kita nak bawa dia pergi ke mana? Kita nak bawa dia pergi ke checkout page. No. Sebelum kita dah hantar dia pergi kepada checkout page, pastikan yang kita ada OTO. So one time offer. So one time offer ni apa? Apa-apalah produk sekian punya description kita kan, pastikan ada 2 button.
Satu adalah nak, satu adalah tak nak. Kan? Kita bagi offer lah kepada diorang. Takkan kita nak cakap nak saja kan. Kalau orang tak nak macam mana kan. Dan seterusnya, bila orang dah sampai kepada OTO kita, kita nak hantar dia pergi kepada checkout kita. Betul tak? Alright. So bila kita nak pergi kepada checkout kita, ini saya nak kongsi kepada you macam ni. Ini adalah flow yang you boleh design you punya sales page supaya you boleh increase you punya revenue sales dengan revenue. So OTO, kita nak pergi pada checkout, betul tak? So checkout, sebelum kita nak hantar dia kepada checkout, pastikan kita ada order bump. So order bump ni tak kira lah produk untuk menambah baik you punya produk ataupun selain daripada itu, tapi pastikan harganya lebih murah daripada produk asal you. Kemudian daripada order bump, kita nak hantar pergi kepada checkout, betul tak? Silap. Bila dah check out, orang dah bayar kan. Orang dah bayar. Apa yang kita nak buat kat sini adalah kita punya TYP. Dalam TYP, yang selalu saya buat adalah saya tak tulis terima kasih. Saya tak type terima kasih kat sini. Tapi saya buat video supaya nampak human touch kat situ, tuan-tuan puan-puan. Kalau you guys semua yang pernah ambil kursus saya, sekarang saya dah tak buka dah kursus tu. Dulu-dulu saya buka kelas untuk e-commerce kan. Saya tunjuk. Bila you guys semua sampai kepada TYP page ni, saya sendiri rakam. Okay, terima kasih, sekian. Saya sendiri cakap, sila pergi ke sekian page sebab saya nak ada human touch. Saya tak nak sekadar macam tulis, okay, terima kasih, bla 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 bla. Tak, saya nak tu cakap sendiri, okay. Kemudian, dalam TYP, dekat bawah ni, pastikan you offer sekali lagi. Offer yang apa? Offer yang upsell. Right? So, offer pula. Offer upsell ni, so daripada TYP ni, kita offer kan, kita offer dia pergi kepada kita nak retargeting dia, right? So offer yang sekejap bagi nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, right? So kita nak offer kepada upsell, betul tak? Alright. So nombor 6. So upsell ini tak semestinya di dalam landing page yang nombor 1 ni. Right? Boleh jadi dekat landing page lain, boleh jadi dekat you punya landing page yang berbeza. Kalau contoh upsell ini adalah produk yang untuk menambah baik produk yang asal. Jadi dia mestilah stay dekat produk yang dekat situ. Tetapi kalaulah dia berada di luar, maksudnya ini adalah you nak upsell produk lain. Macam mana saya nak cakap Kalau untuk bagi senang dia macam ni. Saya ada satu produk. Saya ada produk saya adalah saya mengajar orang untuk buat e-commerce kan. At the same time, saya ada ajar untuk orang develop server kan, gunakan server, the deployment server. Ini adalah untuk orang yang technical lah. Jadi untuk offer landing page ini adalah saya offer kelas landing e-commerce. Nombor 4 ini untuk upsell dia adalah siapa-siapa yang nak deploy server dia sendiri tanpa diorang upah developer, diorang boleh buat sendiri dengan pergi kelas yang ini. Ini adalah kelas upsell. So upsell. Jadi kat sini tambahlah increase kita punya revenue kat sini. Kan? Kat sini kita dah dapat dah. Ciking. Kat checkout kita ini kita dah dapat checkout. Ciking. Checkout kita order bump. Ciking. Dekat upsell pun kita ada buat. Ciking. So inilah yang saya katakan bulatan gembira dia. Alright? Sebab apa gembira? Sebab you guys semua boleh dapat kan. You gembira lah setiap daripada page ni kita dapat revenue. Instead of biasanya yang saya jumpa orang kalau buat landing page ke e-commerce ke, dia buat landing page checkout, dah habis, tamat kat sini je. 3 step je. So macam mana kita nak tambah revenue kita? Macam mana kita nak buat belah sekian kan? Dan biasanya orang hanya retarget yang ni je. Ini kalau orang tu tak beli, dia retarget balik. Retarget. Sepatutnya you retarget kat tempat lain, right? Macam tadi dekat sini kan, you dah dapat TYP ni. Of course lah you akan dapat you punya orang punya email, betul tak? Email dan orang punya nombor telefon. Sebab apa? Kat mana dia dapat ni? Ini nak dapat dia adalah dekat ni yang kat sini checkout ni kan, diisi barang semua kan. So email ni nak buat apa?
Email ni tuan-tuan dan puan-puan, you pergilah tarik dia pergi ke email marketing. So daripada email marketing, dia ada strategi dia yang lain. Contoh dia, kita ada buat SOP. Dia ada 7 hari berturut-turut. Apa nak hantar? Ini panjang lebar lah kalau saya share kat you guys semua kan. So macam saya ada buat satu software untuk company, untuk email marketing. So 7 hari berturut-turut ini adalah waktu panas kita panggil kan, waktu panas customer. So apa sahaja yang kita offer kat sini 7 hari ni, insya-Allah dia orang akan beli juga sebab dia orang dah jadi customer kan. Orang terbaik untuk beli produk you adalah mereka yang dah jadi you punya customer. Right. So saya rasa diagram ni memudahkan you guys semua. Kita ada lagi 9 minit, 8 minit. Boleh tak saya minta komen you guys semua? Adakah you guys semua faham? Adakah saya punya perkongsian ini dapat kalian dapat sesuatu untuk kalian fikirkan ataupun manfaat? Kalau ada apa-apa yang boleh kalian nak kritik pun, kan boleh je kritik kat sini. Terus je komen supaya minggu depan kita punya live akan jadi lebih lancar dan nama baik lah. Alright, bulatan gede dari Muhammad Rashidi. Landing page, one time offer, check out, order bump, thank you page, masukkan video cantik, offer, retargeting. Yes, betul. Of course. And buat je benda ni, apa sahaja yang jual. Apa sahaja yang you jual. Saya boleh katakan apa sahaja yang you jual, insya-Allah you punya sales akan sangat positif. And instead of you pilih macam saya kata tadi, saya ada yang biasanya orang-orang kita buat adalah, instead of hanya this one, 1, 2, 3 versus bulatan gembira, you boleh nampak impact yang sangat positif bila you applykan bulatan gembira ini. Right? Tak kira lah apa jenis software ke, tak kira lah apa punya teknologi you pakai, insyaAllah okay. So daripada Encik Izzat Azizi, OTO tu apa? OTO itu adalah one time offer. Right. One time offer ni mungkin saya boleh kongsikan saya punya pendapat peribadi lah. Most of people yang saya tengok dalam one time offer ini, please elakkan untuk cakap yang okay. Kita panggil sebagai dalam teknik marketing, kita ada sebagai evergreen timer tu. Evergreen timer ni, kalau you guys semua boleh tahu, dia timer dekat website tu dia bergerak. Tapi bila habis, kita boleh beli lagi sebenarnya. Kan? Pada saya tu macam tak jujur lah. Macam bila kita kata one time offer ni, dia macam okay, kau kalau keluar daripada page kau takkan dapat dah. Tapi in the end of the day, kalau orang tu keluar dan dia datang balik ke website tu, sebenarnya boleh je dia dapat balik benda tu. So kalau tak dapat, cakap tak dapat. Tak payah nak macam, saya tak tahu, mungkin menipu. Saya tak tahu lah. Mungkin kena, saya bukan ahli dia. Cuma pada saya, kalau saya dapat orang macam klien-klien saya akan cakap lah terus dengan benda ni. Pada saya benda tu tak elok lah. Macam kenapa kau nak menipu kan? Just redirect lah siapa-siapa yang dah kosong kan, dia punya timer tu kosong, pergilah ke tempat lain. Tak payahlah nak bagi stay kat situ dan bagi beli. So OTO itu maksud dia adalah one time offer. Saya belajar ni. Thank you Ustaz sama. Masya Allah. Tak lah. Saya bukan Ustaz. Masya Allah. Tak. Saya bukan Ustaz. Saya cuma berkongsi apa yang saya tahu saja. Alhamdulillah. Terbaik Encik Muhammad Rashidi. Moga-moga Abang Rashidi boleh applykan dan insyaAllah boleh increasekan sales. Alright guys. Kalau tiada ada apa-apa soalan lagi, kita tamatkan 5 minit lagi ini. Saya rasa tak ada soalan lagi ke, ataupun saya tunggu sebab kadang-kadang live saya ni dia lambat load sikit. Tahu dia pup ada 2-3. Saya ada dapat 1 PM. Saya baca teruslah kat sini. Ada orang PM saya. Nak buat e-commerce guna Laravel. Okeylah, saya jawab teruslah. Nak buat e-commerce guna Laravel. Kalau you adalah seorang junior macam saya, dia agak complicated lah, tapi worth to try lah. Right?
Kalau you adalah seorang marketer, you fikir macam mana nak jual produk saja, it's better to think like this. Kita dalam society, kan, saya dulu pelajar social sciences, kita ada nama dia adalah division of labor. Division of labor. Kalau dalam computer science, kita panggil sebagai separation of concern. So, division of labor ni dia ada bahagian-bahagian dia yang tertentu. Okay? Kita ada orang yang membuat website. Kita ada orang, ambil contoh dalam organisasi, kita ada orang yang handle HR. Kita ada orang yang handle website. Kita ada orang yang handle sales. Kita ada orang yang handle marketing. Kita ada orang yang handle admin dan sebagainya. Jadi kalaulah kita ni orang marketer, saya tak pasti yang bertanya ni apa you punya background kan. Kalaulah kita ni adalah seorang yang internet marketer, please stay dekat dalam internet marketer punya world, sebab you boleh fokus dekat you, apa yang you power, apa yang you pakar. And you boleh upah orang yang lebih pakar, yang lebih mahir untuk laksanakan kerja-kerja yang you fikir. Macam sebagai contoh kan, saya kata, saya bekerja rapat dengan satu company saya, klien saya ini, yang mana diorang adalah dia full of marketer. Dia fikir kepala otak dia fikir marketing kan. Dia pecah kepala tu hanya untuk marketer, hanya untuk dalam skop marketing. Dan dia bagi saya untuk execute. Saya pula akan fikir, pecah kepala, fikir macam mana nak execute idea dia. Jadi bila kita buat macam ni, pertamanya adalah satu, kita fokus ke apa yang kita pakar. Tapi tak apa yang saya kata ni tak semestinya applicable untuk orang setengah orang lah. Tapi kalau you fikir balik, benda tu lagi bagus lah. Instead of you master of nothing, you know all tapi you master of nothing, macam tak ada guna juga. You ambil benda tu sikit macam sekarang ni. Saya tak pakar dalam marketing, tapi this is strategi yang evergreen, yang mana setiap kali klien saya nak buat, saya akan cakap pasal benda ni, dan alhamdulillah benda ni berjalan, meningkatkan sales dia lah. Tapi saya tak kongsi diorang macam mana nak buat FB Ads, Google Ads dan sebagainya. Saya tak ajar, sebab benda ni macam saya kata, teknologi berubah, algoritma berubah, Google Slab apa semua berubah kan. Jadi kalau misal kata you nak buat bila you nak buat e-commerce, tak semestinya you guna Laravel, guna WordPress boleh. Kita ada Kia.store kan, Kia.store free, percuma, gunakan. Kita ada OnPay, kita ada Yeza, kita ada macam-macam lah, kita ada Orderla. Kat Malaysia ni macam-macam tuan-tuan dan puan-puan kan. Kita yang digital marketer ni hanya perlu fikir je kan. Perlu fikir je macam mana aku nak jual benda ni. Pasal software jangan takut, insyaAllah selesai. Kemudian Muhammad Rashidi, bila sambung live, minggu depan kita akan live sekali lagi dengan tajuk yang berbeza. Setiap minggu kelas design kita akan buat live berkaitan dengan web development, untuk berkongsi macam mana, apa yang perkongsian ini adalah berkenaan dengan development. Right? So saya sudah rangka satu jadual setiap hari Sabtu malam pukul 9 macam sekarang ini, sampailah Disember nanti, ada dah jadual dia yang kita akan buat live setiap minggu. Right? So insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan pukul 10, seperti yang dijanjikan, pukul 1 jam saja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Moga-moga tuan-tuan dan perempuan, apa yang dapat ini boleh kongsikan kepada orang ramai, dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.